Jadi mai masjid, nanti Allah angkat bala yang menimpa manusia dan kita. Covid ni dia kena lawan dia dengan mai rumah Tuhan. Kalau bayang di rumah, tak tahu. Salah Muhammad. Kalau duk belungguk di kedai makannya, tak keda. Masjid nak berimpun, dia tak mau. Kedai makan dia berimpun. Tuan-tuan, seolah-olah macam cakap dia betul, tapi tak betul. Itu dikatakan kalimatu haqqin wa yuradu bihil batil. Cakap macam betul, tapi batil, bohong cakap macam tu. Tak kena. Waktu pergi masjid, tuan-tuan, jangan takut buat kuliah. Kuliah ni ialah untuk kita termasuk wal mutahabbina fiyya, berkasih sayang kerana aku. Ni nak angkat bala Tuhan ni. Tu yang saya suruh, saya kata masalah Sayyidina Muhammad, para ulama kita ni, mari kita buat muzakarah sikit. Jangan duk pakai satu platform. Tak boleh. Takkan tak ada jalan boleh. Nak buat macam mana nak bagi boleh. Jangan pakai penyelesaian cara orang. Islam dah ada cara penyelesaiannya. Seolah-olah macam kita tak yakin pula pada Islam dalam bawa penyelesaian. Orang nak ikut je, ulama lah nak kata. Kalau ulama tak kata, orang duk macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya takut ada ruang yang masih boleh kita guna untuk memberi penawar kepada umat, tapi kita tak guna. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. الفضيل تمسي مجلس شاكر تو إمام Syafi'i dan seluruh ketua masjid,
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini bila bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang setinggi-tingginya kita angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini di dalam majlis memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan insan teragung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ara mithlahu qablahu wa ba'dahu atau kama qala. Tidak pernah aku melihat orang yang sebelumnya, tidak pernah aku melihat orang yang sepertinya sebelum dan selepasnya. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan pintu besar untuk kita mengenal siapa Tuhan yang Maha Pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kamu semua berkata kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah, pastilah kamu akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada di kalangan pencinta-pencinta Tuhan yang mendakwa mencintai Tuhan tapi tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pembawakan mencintai Tuhan tapi tidak membawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang telah membawa satu jalan yang serong daripada yang sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang itulah yang diperingatkan oleh para ulama, sesat di dalam cahaya, itu maknanya. Sesat ni bukan bermakna dalam gelap saja. Dia ada sesat dalam cahaya. Sesat dalam cahaya lebih susah nak keluar daripada sesat di dalam gelap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang bawa cinta kepada Allah tapi tak bawa cinta kepada Rasulullah dulu. Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu kata kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Muhammad kata macam tu kepada orang yang kata dia cinta kepada Allah, ikut aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mari kita tengok tentang perkataan fattabi'uni, ikutlah aku. Tuan-tuan, ikut ni dia tak boleh ikut kalau tak cinta. Yang pertama tak kenal, yang kedua tak cinta, tak boleh ikut. Dia bila mana kita kenal, baru kita cinta, baru mai boleh ikut. Kalau kita tak kenal, kalau kita tak cinta, tak boleh ikut. Nak kenal nak ikut apa?
Nak tak cinta, nak ikut apa? Tuan-tuan, jadi jaga-jaga orang yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan mengagungkan Rasulullah. Jangan mengagungkan Rasulullah. Jaga-jaga. Ini satu ungkapan yang sangat bahaya sebab dia menyerongkan daripada ayat yang saya baca ni. Tuan-tuan, macam mana kita tak mengagungkan Rasulullah? Macam mana kita tak boleh mengagungkan baginda Nabi SAW sedangkan Nabi itu diagungkan oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia kadang-kadang tuan-tuan, dia kena mengaji. Bukan kadang-kadang, mesti kena mengaji. Kadang-kadang orang tuan-tuan, dia merasa dia kenal lah. Kenal tuan-tuan, dia tak boleh hukum melainkan dengan ilmu. Ilmu yang boleh hukum kita. Betul ataupun tak jalan kita. Dan ilmu ni dia ada disiplin dia. Selaras satu alam ulama macam tu. Seluruh alam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembawakan ulama-ulama ialah bawa jalan cinta kepada Rasulullah dulu. Itulah jalan untuk mendapat cinta yang paling tinggi, cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuba tengok ayat. Wa innaka, sesungguhnya engkau, la'ala khuluqin azim. Allah datangkan dengan lamul qasam. Sesungguhnya engkau, bila panggil harfu taukid, la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Tuan-tuan, kadang-kadang orang kata, jangan mengagungkan Rasulullah, nanti jadi kita mempertuhankan Nabi Muhammad. Itu silap, salah besar. Saya ulang balik, ada orang kata jangan mengagungkan Rasulullah, nanti kita terlajak kita mengagungkan Nabi sampai kita mempertuhankan Nabi. Astaghfirullahaladzim. Tak betul. Tak betul. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita mengagungkan Nabi sebab Allah mengagungkan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mengagungkan Nabi sebab Allah mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah puji Nabi. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang hebat. Contoh nah, saya pelik kenapa dia ikut ni. Tuan-tuan, gelas ni tuan-tuan, dia duduk atas meja. Mana tinggi gelas dengan meja? Allah ni mana atas? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Berarti Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Gelas lebih tinggi daripada meja. Bukan duduk saja, lebih tinggi daripada meja. Akhlak ni hebat dah. Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Tak agung Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Allah puji Nabi? Pasal apa Allah agungkan Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan Nabi sebab itulah kesan daripada ciptaan Tuhan yang tidak pernah Tuhan mencipta sehebat itu. Contohlah, ilmu tauhid jangan tak pegang. Kadang-kadang orang nak mengaji tentang 99 nama Allah saja. Ilmu tauhid dia tak mengaji. Kadang-kadang ilmu tauhid kena mengaji. Ilmu sebab 20 tu kena mengaji, nak kenal Tuhan. Satu asas yang disepakati oleh ulama timur dan barat, mengaji sifat 20. Di Maghrib, Morocco kita pergi, orang mandi sifat 20. Di Mesir, orang mandi sifat 20. Di Nusantara telah ada orang mandi sifat 20. Kena mandi sifat 20.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan ni tuan-tuan. Dia kena kenal makhluk. Dia panggil ilmu mangkulat. Orang pondok tahu ilmu mangkulat. Tuhan tak boleh kita kenal hakikat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang yang tak pernah tengok saya. Tak pernah tengok. Contoh, duk tengok, contohnya saya mengajar dalam Facebook, dalam internet, duk tengok. Tak tengok ustaz ni, dia nak main. Bila saya main masuk-masuk, ustaz tinggi ni je, ingat ke dia tinggi sangat? Contoh. Tuan-tuan, tu mana tahu hakikat, baru kenal diri. Tuhan kita tak boleh kenal macam kita kenal orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan nak kenal, kena kenal makhluk. Kita mengaji sifat Tuhan. Kudrat Tuhan itu memiliki sifat kudrah. Dengan sifat kudrat ni Tuhan mencipta segala-galanya. Okey. Apa dalil kata Tuhan memiliki sifat kudrat? Sifat lubuluh berbicara, dalilnya ialah ada alam ini. Alam ini ialah dalil kata ada Allah. Hebat Allah cipta alam ini. Hebat sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita semua cuba tengok. Mana ada orang dalam masjid ni semua sama, kita tak ada. Semua beling-beling. Dalam adik-beradik kita 8 orang, 9 orang, 10 orang, 12 orang. Seorang pun tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Tuhan buat. Dalam adik-beradik kita, hidung pun tak sama. Sedangkan satu mak, satu ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tengok suami isteri. Awak lepas lebih kurang muka. Macam adik-beradik lah pula tengok. Siapa? Bila kita mengaji, setiap orang suami isteri itu, dia akan berkahwin daripada keturunan dia. Dia akan berkahwin daripada keturunan dia. Orang yang berkahwin sepupu, tu dah bukti lah. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap orang yang berkahwin, dia mesti berkahwin dengan keturunan dia. Tak tahulah keturunan yang keberapa, tuan yang satu tu, yang cantum keturunan tu, hak mana? Hanya Allah yang maha mengetahui. Hatta kalau kita orang Melayu kahwin dengan Arab sekalipun, keturunan ada sampai satu hak sama dulu. Tak mana tak tahu. Allah maha mengetahui. Kajilah alam ini. Sebab itu alam ini sampai kaji, dia akan terberhenti, dia akan terkedu. Ketika tu akan rasa, siapa cipta alam ini? Awak hebat sangat ciptaan ini. Tuan-tuan, subhanallah, saya pernah pergi ke Aswan. Aswan ni dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qahirah ni dia bawah lagi. Saya naik kereta api di Ramses. Pukul 12 hari ni, 12 esok baru sampai. Waktu saya dululah 24 jam. Sampai di Aswan, tengok Sungai Nil. Tengok Sungai Nil, kita kata Allah, cantiknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biru macam laut, sedangkan dia sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungai kita luas dari mana pun, warna kelabu, warna koko tu lah, warna Milo tu. Sungai dia biru. Siapa suruh orang ambil gambar? Bila orang ambil gambar, saya tu berasa macam saya duduk dalam postcard. Tuan-tuan, dalam postcard tak ada lah. Masa macam duduk dalam postcard tu, nampak kata lawa, cantiknya Sungai Nil tu. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi di mana pun kita akan tengok, Tuhan buat elok Allah.
sungai, laut, gunung, bukit, bukau. Tuan-tuan, bila kenal makhluk, kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua makhluk yang Tuhan buat ni, tuan-tuan, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, aku tak pernah melihat seseorang seperti Nabi sebelum Nabi dan selepas Nabi. Tak pernah ada. Maknanya, tidak ada ciptaan yang terhebat dan teragung malaikat penciptaan itu Allah cipta Rasulullah. Dia tengok Nabi ni sebab kita nak, Allahumma salli alaihi wasallam, kita nak tengok Rasulullah, kita mengaji tentang Rasulullah sehingga kita rasa cinta kepada Rasulullah. Sebenarnya nak mendapat, nak mendaki pendakian cinta Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenar tuan-tuan, walaupun Nabi kita semua tak pernah tengok, tapi cinta, rindu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasa itu seperti orang yang telah melihat dan tengok. Para sahabat Nabi, mereka dah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tak pernah tengok Nabi, tapi rasa kita dengan Nabi tu macam tengok. Dia panggil al-ghaibu kasyahadah, perkara yang gaib seperti melihat dengan mata kepala. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi duduk dengan para sahabat satu hari, tiba-tiba Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya laitani qabaltu ikhwani. Kalau bahasa terjemah kita ni, ya Allah, teringinlah nak jumpa dengan ikhwanku. Para sahabat tanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Kami bukan ikhwan engkau ke Rasulullah? Nabi kata, bal antum ashabi, hampa semua ialah sahabatku. Man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa ikhwan engkau wahai Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ikhwanku ialah mereka yang datang selepasku. Ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa yansurunani. Muka yang mai lepas aku tak ada, lepas ni mai. Lepas ni Musa sayyidina Muhammad, ya'tuna min ba'di, mai lepas aku tak ada. Yu'minuna bi, beriman denganku, wa yansurunani, dan menolong perjuanganku. Maka tuan-tuan, haraplah kita ni ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kitalah yang Nabi rindu. Kita yang Nabi rindu. Nabi teringin nak jumpa kita. Tuan-tuan, kalau Nabi rindu nak jumpa kita, kita pun rindu nak jumpa Nabi. Apa maknanya? Makna cinta dah berbalas. Nabi cinta kat kita, Nabi tengok kat kita, kita pun cinta kat Nabi, kita pun rindu kat Nabi. Sedangkan kita tak pernah pun tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lagi luar biasa sebenarnya. Para sahabat cinta Nabi sebab mereka pernah melihat. Kita cinta Nabi, kita tak pernah melihat. Kadang-kadang Tuhan bagi keajaiban kepada sesuatu yang tak disangka. 2 minggu lepas saya berkuliah subuh di Masjid Muttaqin Jitra. Lepas ceramah, waktu naik kereta, satu orang ibu muda bawa anak dia dalam umur anak tu 5 tahun. 5 ke 6 tahun lebih kurang. Tak masuk sekolah rendah lagi. Dia kata, Ustaz, anak saya ni Ustaz, nak kata ke Ustaz, rindu dekat Nabi, teringat dekat Nabi sampai menangis-nangis. Allah, saya kata, itu luar biasa. Macam mana dia boleh teringat dekat Nabi, rindu dekat Nabi sampai menangis-nangis ni? Sedangkan Nabi dia tak pernah tengok. Kata dia tak pernah tengok, tapi mungkin Tuhan bagi dia tengok Nabi, cuma dia tak tengok cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dah kadang-kadang benda yang gaib seperti nyata. Kadang-kadang contoh,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, benda gaib seperti nyata. Benda tak pernah tengok, tapi seperti depan mata. Contoh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan ni, ada orang masuk cari akak, cari rotan, ada orang masuk menembak. Satu kawan saya dia minat menembak. Masuk dalam hutan, 3 orang pecah. Tembak usah. Masalah Sayyidina Muhammad. Malam macam ni, masalah Sayyidina Muhammad gelap, sunyi, sepi. Jadi tahu kawan dengan lampu dalam hutan. Kawan duduk bukit tu, kawan dia ni bukit ni. Jadi keluar tak keluar, esok ni orang menembak. Dia cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siang berehat. Sandak senapang di pokok. Rehat. Tak pala. Dia jaga-jaga salah sayyidina Muhammad. Jaga-jaga tu. Tengok-tengok sebelah tu, tapak kaki. Tapak kaki apa? Rimau, tuan-tuan, melompat. Melompat atas tapak. Sedangkan rimau nampak. Siapa yang melompat? Al-ghaibu kasyahadah. Benda yang tak nampak tapi seperti ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi itulah yang dikatakan rasa. Itulah melihat alam ini, kita rasa kebesaran Tuhan, sebabnya dia ciptaan Tuhan. Dalam semua ciptaan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling indah sekali, tidak ada lebih daripada Rasulullah. Kita Nabi tak pernah tengok, tapi kita rasa indah Nabi dalam hati kita. Cuba tuan-tuan, semua ni saya rasa kebanyakannya ataupun ada yang pernah berziarahi makam Rasulullah kan. Macam mana sampai di makam Rasulullah, saya nak tanya. Ni pernah pergi umrah. Saya ingat tak ada orang yang tak menangis, tak ada orang yang tak keluar air mata. Depan makam Rasulullah, Nabi tengok, nampak Nabi ada makam. Tak ada. Kenapa kita menangis? Al-ghaibu kasyahadah. Benda yang gaib seperti nyata. Tak tahu nak cerita. Pengalaman, saya nak cerita pengalaman pertama saya. Saya pergi Mekah daripada Mesir. Naik kapal Ayak 3 hari 3 malam. Jauh juga. Bila duduk di tengah laut, di alam lam, orang Mesir, mereka niat umrah dalam laut. Naik kapal laut. Bila orang Mesir dah pakai ihram, niat haji, dan mereka pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami nak kapal ini teriaklah, Allah, merasalah. Cuma kami tak pergi Mekah dulu, kami ke Madinah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tak pakai haram lagi lah. Okey. Sampai saya merindui saat yang seperti itu. Kalau berulang lagi, tapi tak ada habis lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di Madinah, waktu tuan-tuan tak macam lah. Dari jauh kita dah nampak kubah hijau. Lah tak nampak dah. Sebab dilindungi oleh hotel-hotel. Nak tengok makam Rasulullah, dia kena kusin, kut-kut ada habuan, di celah-celah lorong nampak makam Rasulullah. Dulu indah. Kita boleh nampak daripada jauh makam Rasulullah. Dan setiap pengunjung yang pergi ke Madinah, hati akan teruja nak cepat sampai di makam Rasulullah. Hatta para ulama bercerita masalah Sayyidina Muhammad, kalau unta yang orang pergi ke Madinah dengan unta,
Pelik unta ni bila dekat nak sampai Madinah, dia akan cepat. Dia pun rindu kepada Rasulullah. Tuan-tuan, ya subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, kawan saya kata, kita nak terus pergi makam Nabi ke? Kita nak balik, kita nak pergi nak cari tempat tinggal dulu. Saya kata, janganlah, kita pergi tempat, kita boleh mandi dulu. Jangan pergi macam ni. Busuk kita ni, berlemuh ni, kotor ni. Bagi elok nak pergi dari Rasulullah. Kami pun cari tempat duduk yang pasti tak ada hotel. Zaman tu tak ada hotel-hotel lagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Okey. Bila dah siap, kita pun nak pergi dari Rasulullah. Bila nak pergi dari Rasulullah ni, kaki jalan cepat, dada berdebak-debak. Hai, macam mana lah jumpa Rasulullah ni. Hak kita cinta ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jalan. Nampak kubah hijau. Tang tu, Salah Sayyidina Muhammad teringat. Kita kena sembahyang sunat tahiyat masjid. Sebab kita mengunjung masjid Nabi. Hayang 2 rakaat. Bila sampai di tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, yang mata keluar. Derah yang mata keluar. Tuan-tuan, apa maknanya? Hati dah berhubung dengan baginda Nabi SAW. Dia tak boleh rukuk dengan jasad. Jasad kita tak nampak Nabi, tapi kita boleh rukuk sini. Hati berasa lah. Hak kita duk mengucap selama ni tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah berhubung dengan Nabi dah. Allahu akbar. Dia touch. Tuan-tuan, di makam Nabi saya tengok, Allah, zaman tu tak macam lah. Zaman tu tak macam lah ni, dia kasar nak jaga makam Rasulullah tu. Kita kena beratur, kita ada rasa-rasa tu hilang dengan lebih cengih-cengih tu. Masalah Sayyidina Muhammad, kita berdoa menghadap makam Rasulullah, dia kata, qiblat ya syekh, qiblat ya syekh, qiblat ya syekh. Kadang-kadang dia rembah kita pula. Tuan-tuan, zaman tu tenang. Di makam Rasulullah orang boleh duduk lama. Boleh menghayati macam mana dia di depan Nabi. Tuan-tuan, antara yang saya tengok pengalaman saya. Satu orang tu, saya kata dia ni Pakistan lah kot. Sebab saya bahasa, saya dengar belakang lain, dunia itu ni ustaz lah. Bahasa macam tu lah. Kawan ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam, yang kawan hak doa makam Nabi ni buta. Dia doa aminnya. Kawan hak sebelah tu, hak dunia, Rasulullah, tu. Hak buta ni nangis, hak ni pun menangis. Saya tengok di ujung sana, ada satu orang pakai songkok, pegang tasbih, menangis di makam Nabi SAW. Saya kata, ni orang Indun. Tuan-tuan, inilah umat di makam Rasulullah. Sedangkan Nabi tak pernah tengok pun. Apa menyebabkan kita rasa macam tu? Cinta. Kasih kepada Rasulullah. Bila ada hak kasih ni, hak ni penting. Tuan-tuan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih padaku, dia akan bersama denganku dalam syurga esok. Tuan-tuan, hak ni nak bagi melambung ni. Cinta nak bagi melambung, nak bagi tinggi. Sebab semakin tinggi cinta pada Rasulullah, setara itulah kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapat, katalah dia mendapat cinta Allah. Dengan menakwal, dia tak melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya takut orang-orang macam ni, dia tersesat di dalam cahaya. Ini bahasa saya lah, takut. Jadi tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dengan Nabi SAW, kadang-kadang kali ada bahasa yang saya sebutkan tadi, takut mempertuhankan Nabi. Apa bahasa macam ni? Tuan-tuan, mengagungkan seseorang tak semesti kita mempertuhankan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mengagungkan Nabi sebab Allah yang mengagungkan Nabi. Allah yang suruh, Allah yang perintah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya nak bawa satu cerita, satu contoh.
Satu orang mai jumpa Rasulullah. Rasulullah, saya nak cium tangan Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi pun buka tangan macam tu. Dia pun cium tangan Rasulullah, mengucup tangan Rasulullah. Bila dah, tuan-tuan, minta nak cium tangan ni makna apa? Makna yang depan dia ialah insan yang tersangat agung. Aku nak cium tangan kamu. Bukan minta nak salam, minta nak cium. Jadi Nabi suar tangan, dia kucup. Dua-dua tangan Rasulullah. Tuan-tuan, dia tak puas lagi. Nak menunjuk untuk melepaskan rasa yang terbuku dalam hati dia. Nak hampa kata, aku cinta pada kamu. Rasulullah, aku nak cium dari kamu. Nabi kata cium. Dia bercium di Rasulullah. Tak puas lagi. Rasulullah, aku nak cium kaki kamu. Tengok. Aku nak cium kedua kaki kamu. Nabi kata cium. Dia pun cium kaki Rasulullah. Tu nak abang nak kata macam mana? Tu tak mengagung. Sampai cium kaki. Hai, jangan cium kaki tu. Ada macam tu. Nabi larang. Nabi kata cium. Bila dia cium kaki Nabi, dia minta apa lagi? Rasulullah, saya nak sujud pada Rasulullah. Nabi kata, tu tak boleh. Nak sujud pada Rasulullah. Nabi kata, tu tak boleh. Kalau boleh sujud hamba kepada hamba, Muhammad Sayyidina Muhammad, aku dah suruh orang perempuan sujud kepada suami-suami mereka. Nampak ada Islam, Nabi tunjuk cara. Kita mengagungkan Nabi bukan sampai kita mempertuhankan Nabi, sebab Tuhan kita Allah. Kenapa nak tuhankan Nabi pula? Tak ada istilah mempertuhankan Nabi. Jangan bahasa macam tu, salah. Na'udzubillah min dzalik. Takut-takut kita tersesat dalam cahaya. Maknanya hak ni lagi takut, tuan-tuan. Fitnah cukup besar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang iblis dia hiasi benda yang salah. Benda salah, tapi dia hias bagi betul, bagi bersinar, bagi bercahaya, bagi berlampu, bagi rasa asyik, masyuk, sebenarnya salah. Na'udzubillah min dzalik. Itu pentingnya ilmu. Hak kita bawa, masalah senama, kita kena ada pembawaan yang ada jaluran yang betul daripada pembawaan para alim ulama. Jangan kita bawa pembawaan yang salah. Salah ni maknanya pembawaan yang terpinggir. Jumhur ulama bawa macam lain. Kita seorang-seorang bawa cara kita. Salah, takut. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang selayaknya diagungkan. Insan yang selayaknya kita cinta dan kita rindu kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sendiri suruh. Nabi sendiri suruh. Nabi kata, "Allimu awladakum ala thalasi khisal. Hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa tilawatil Quran." Nabi kata, ajarlah anak kamu 3 perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kamu. Wa ali baitihi, mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatil Quran, dan mencintai membaca Al-Quran. 3 perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segi fikir patut Nabi letak awal. Alimu auladakum ala thalathi khisal. Ajak anak kamu 3 perkara. Patut Nabi buat sama. Tilawatul Quran, wa hubbi nabiyikum wa ali baitihi. Tapi tak Nabi buh yang pertama, hubbi nabiyikum. Makna apa? Nabi tak cakap ikut hawa nafsunya. Nabi bercakap ikut wahyu. No? Kok kita kata Nabi ada kepentingan diri dia lah tu, suruh cinta kat dia. Tak betul. Kepentingan Nabi tak ada. Kepentingan Nabi lah kepentingan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patut terus baca Quran dululah. Ni logik, dia tak pakai logik. Agama tak pakai logik, agama pakai wahyu. Saya ulang balik. Agama tak pakai logik, agama pakai wahyu.
Kata Sa'ali, kata Sana Ali karamallahu wajhah, kalau agama ni pakai logik, pakai akal, tentulah menyapu di bawah khuf itu lebih patut daripada menyapu di atas khuf. Tahu kan hukum pakai khuf? Stokin hak ada, stokin kulit hak ada zip. Soalnya Sayyidina Muhammad hak tengok orang tabligh tu pakai, orang pergi Mekah, orang duk jual tu, itulah khuf. Khuf ni kita boleh sapu di atas dia tanpa kita basuh kaki. Kita ambil wuduk kepala, kita ambil wuduk basuh muka, tangan, sapu kepala, sampailah kaki tak payah basuh, sapu saja dengan syarat-syarat dia. Tu kena ngaji lah. Patutnya sapu di bawah khuf lah, sebab hak ni yang kena kotor. Pasal apa sapu di atas? Mana agama tak pakai akal, agama pakai wahyu. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajak anak kamu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum, mencintai nabi kamu. Yang kedua, wa ali baitihi, mencintai ahli keluarga nabi. Ada pula orang yang terlajak pula, bila orang cinta kat keluarga nabi, habis-habis ni kata syiah pula. Apa pula dah? Kok mana syiah? Kalau cinta kat nabi tu syiah, kalau cinta kat keluarga nabi tu syiah, dapat kat syiah, ahli sunnah boleh apa? Semua syiah. Hak kita nak dapat apa? Semua hak syiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi mencintai ahli keluarga nabi itu nabi suruh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya satu masa Nabi tuan-tuan, lepas wafat Sana Khadijah, insan yang Nabi kasih isterinya ialah Sana Aisyah. Nabi kita SAW kasih sungguh dekat Sana Aisyah. Kasih sungguh. Sebab kasih pada Sana Aisyah ni ada sebab. Yang pertama, Sana Aisyah ni masalah Sana cerdik. Semua berhimpun kat Sana Aisyah. Comel dia, cerdik dia, ilmu dia, kelebihan-kelebihan semua duduk di dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kata kat Sayyidina Aisyah macam ni, Aisyah, kamu nak aku kasih pada kamu? Nak Rasulullah. Siapalah yang tak mau Nabi kasih? Kalau kamu nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku kasih. Nabi tunjuk kepada Sayyidina Fatimah, Nabi kata fa'ahibbi hadhihi, kasih ni. Maknanya kalau hendak aku kasih kat hang Aisyah, hang kena kasih kat Sayyidina Fatimah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita kena ajak anak kita cinta kepada Rasulullah, kena ajak anak kita cinta kepada keluarga Rasulullah. Kena kenal siapa Sayyidina Fatimah, kena kenal siapa Sayyidina Ali, kena kenal siapa Sayyidina Husain, kena kenal siapa Sayyidina Hasan. Jangan duk kata kalau kelompok ni kita kenal anak-anak nanti pilih Syiah. Jangan. Tu pun salah besar. Pasal apa? Dia main ajaran macam tu. Sebab nak memisahkan kita daripada kecintaan kepada Rasulullah. Contoh kalau kita kasih kat tok guru, kena kasih sama pada anak-anak tok guru. Kena kasih sama dekat isteri tok guru, anak-anak depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak kat tok guru saja, tinggal keluarga tak ada. Tak kena. Ya Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala. Imam Bukhari tu masa tengah duk mengajar macam ni. Tengah-tengah duk mengajar diri. Lepas tu duduk. Lepas tu berdiri pula. Duduk. Berkali-kali berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Lepas pada pengajian, satu pelajar Imam Bukhari tanya, Maulana Syekh nak tanya, pasal apa tadi tengah-tengah duk mengajar Maulana Syekh diri? Lepas tu duduk, lepas tu berdiri, lepas tu duduk, ulang-ulang kali. Dia kata, aku mengajar hamba bukan nampak. Apa mengantak aku? Aku tengah-tengah duk mengajar dalam masjid Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba main satu orang budak. Budak ni main, dia main berdiri depan pintu. Tengok, pi lari. Tu main pula. Waktu dia main tu aku berdiri. Sebab dia anak kepada guruku. Anak tok guru. Sebab itu waktu saya mengaji dulu, Sayyidina Muhammad, saya teringat tok guru saya Pak Tikro.
Dia sebut. Kompok lepas mengaji, lepas tak berani nikah anak tu guru. Tak berani nak bina anak tu guru. Orang nak nikah anak tu guru kan? Tak berani. Pasal apa? Takut kalau marah dekat anak tu guru, rasa macam marah kat tu guru. Antara tu. No? Kalau buat tak kena sikit, takut dengan tu guru. Begitulah Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, kena cinta kepada keluarga Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, keluarga Nabi dengan makna yang khusus, iaitu ahlu baiti Rasulillah. Dengan makna yang umum ialah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang beriman yang bertakwa, itulah keluarga Rasulullah. Berarti kita semua keluarga Rasulullah. Maknanya sebab itu kita kena berkasih sayang, kita kena bercinta, mencintai sama-sama kita. Sebab Tuhan sebut dalam satu hadis qudsi, kata Allah, inni la uhimmu ala ahli ardi azaban fara'aitu ila umaril masajid wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Kata Allah, aku dah nak menurunkan balaku ke atas penduduk bumi, tapi aku tengok kepada umarul masajid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu orang yang memakmurkan masjid macam ni. Dan aku tengok wal mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang kerana aku. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mengucapkan astaghfirullah pada waktu sahur. Saraftu azabi anhum, aku elakkan azabku daripada mereka. Maknanya, tuan-tuan, musim Covid ni jangan tinggal masjid. Ada orang kata kami nak pergi masjid lepas rapat balik. Boleh jamin umur sampai rapat masjid? Umur boleh pergi ke? Siapa atuk umur hang? Umur tangan Tuhan, takut hang tak damai hang mati. Mailah. Tuan-tuan, hampak kat kawan-kawan, hampa nak tunggu bila? Hampa nak tunggu matahari naik belah barat, hampa nak mai? Allahu akbar. Tuan-tuan, subhanallah, di masjid sembahyang 2 rakaat sangat bermakna. Di masjid ni boleh main masjid, solat 2 rakaat sangat bermakna. Sebab orang yang mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada sesuatu yang lepas paling teringin nak balik main dunia buat, malaikat sedekah dan sembahyang 2 rakaat. Allahu akbar. Nak balik main dunia ni nak sembahyang 2 rakaat saja. Tuan-tuan, subhanallah, jadi main masjid, nanti Allah angkat bala yang menimpa manusia dan kita ni. Covid ni dia kena lawan dia dengan main rumah Tuhan. Kalau bayang di rumah, tak tahu. Salah sunnah Muhammad. Kalau duduk belungguk di kedai makannya, tak kena. Masjid nak berimpun, dia tak mau. Kedai makan dia berimpun. Tuan-tuan, seolah-olah macam cakap dia betul, tapi tak betul. Tu dikatakan kalimatu haqqin wa yuradu bihil batil. Cakap macam betul, tapi batil, bohong cakap macam tu. Tak kena. Waktu main masjid, tuan-tuan, jangan takut buat kuliah. Kuliah ni ialah untuk kita termasuk wal mutahabbina fiyya, berkasih sayang kerana aku. Ni nak angkat bala Tuhan ni. Tu yang saya suruh, saya kata masalah Sayyidina Muhammad, para ulama kita ni, mari kita buat muzakarah sikit. Jangan duk pakai satu platform. Tak boleh. Takkan tak ada jalan boleh. Nak buat macam mana nak bagi boleh. Jangan pakai penyelesaian cara orang. Islam dah ada cara penyelesaiannya. Seolah-olah macam kita tak yakin pula pada Islam dalam bawa penyelesaian ni.
Orang nak ikut je, ulama lah nak kata. Kalau ulama tak kata, orang duk macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya takut-takut ada ruang yang masih boleh kita guna untuk memberi penawar kepada umat, tapi kita tak guna. Itu maksud saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak tahulah. Begitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, SOP pun kita ikut, tapi jangan tersangat lebih takut kepada makhluk, lebih takut daripada Tuhan. Tempat bergantung kita Allah. Kalau kita bergantung dengan usaha kita, kita akan rebah. Saya ulang balik. Kalau kita bergantung dengan usaha kita, kita akan rebah. Nak pakai emas saja, nak berjarak saja, tak bergantung dengan Tuhan, kita akan rebah. Kena keluarkan siaran Satu Malaysia. Wajibkan baca Yasin setiap malam Jumaat sebagai contoh. Minta Allah angkat. Wajibkan seluruh Malaysia masjid-masjid sembahyang sunat, sembahyang baca qunut nazilah, sembahyang baca qunut nazilah, minta Tuhan angkat. Tak dengar lagi siaran-siaran macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Baca wirid-wirid yang melepaskan, yang pernah berlaku zaman dulu-dulu, yang dibaca oleh Imam Nawawi, yang dibaca oleh para ulama yang lain. Amal-amalan yang mesti disupport. Kalau kita tak baca secara macam ni, kita buat secara rakaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi supaya seluruh alam ini disebarkan dengan pergantungan kita kepada Allah yang Maha Esa. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad terakhir sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya nak respon sikit terhadap agenda musuh Islam menghina Rasulullah pada sambutan menurut Rasul. Sengaja mereka buat di Perancis tu, ada Sayyidina Muhammad lukis gambar Rasulullah menghina Nabi. Gambar Nabi tak boleh lukis. Lukis tu dah menghina. Sebab itu ulama-ulama mengizinkan lakonan cerita Nabi dengan para sahabat tanpa dilakonkan watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau Rasulullah, dia ada cara-cara dia. Baca ayat Quran gini, dengan gini, bukan dengan wajah Nabi. Pasal apa berlakon, kalau berlakon rupa Nabi ke, ataupun lukis muka Nabi ke, walaupun dia lukis muka cantik pun tak boleh. Tambah lukis kartun. Soalan Sayyidina Muhammad. No, lukis muka Nabi cantik, handsome. Ni Nabi, tak boleh. Hukumnya haram. Bukan sekat keluar, hukumnya haram. Keluar daripada Islam. Siapa cuba lukis muka Rasulullah. Pasal tak sama. Lukis dari mana pun tak sama macam Nabi. Hatta kita mimpi Rasulullah pun tak sama macam yang betul Rasulullah. Semalam mimpi jumpa Rasulullah. Allah cantik. Cantik memang cantik. Indah memang indah. Tapi tak seperti diri Nabi yang sebenar. Tambahlah lukis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia macam ni. Nabi ini disebut seperti bulan purnama. Nabi indahnya seperti bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi macam bulan purnama. Okey. Bila bulan ni ada kolam. Tengok Nabi, tengok bulan dalam kolam dengan tengok bulan di langit sama. Bulan dalam kolam dengan bulan di langit sama? Tak sama kan? Begitulah Rasulullah. Tetap tak sama. Sebab tu orang yang mimpi Nabi SAW teringin nak tengok Nabi. Dengan sebenar Nabi muka dia macam mana? Hak sebenar dia tu. Tara hak kita mimpi pun, ya Allah, tak nak cerita. Macam mana bila mana kita tengok sebetul? Tuan-tuan, sebab itu
melukis Nabi, menghina Nabi. Sebab Nabi bukan macam tu. Kita lukis macam tu, menghina Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka sengaja orang kafir di Perancis tu dia buat, dia nak hina kita tak ya? No? Dia lukis Nabi, sebenarnya sallallahu alaihi wasallam, dia nak menghina umat Nabi. Dia nak menghina agama kita. Dia nak menghina Islam. Kalau orang tengok muka Nabi macam tu, hak dia lukis tu, dia karikatur sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dia hina Nabi. Lukis orang, kalau lukis betul pun tak betul pun satu, menghina yang mana menjatuhkan darjat kedudukan. Dia tak macam tu, tapi kita lukis tak sama macam dia yang sepatutnya. Berarti kita merendahkan kedudukan dia. Tu mana menghina Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebenarnya Allah nak uji kita macam mana kita dengan Nabi. Itu dia. Tuhan nak tengok kita macam mana kita dengan Nabi. Lepas orang hina Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok Malaysia masih belum boikot barang-barang Perancis, lambat. Kerajaan Malaysia lambat. Mungkin mereka duk sibuk dengan politik, mereka tumpahkan Nabi. No? Mereka nak DPM, mereka tumpahkan Rasulullah. Hak tu besar lagi. Sebenarnya semua tu kecil, yang besar Nabi. Allah, kita harap sehari dua ni cepat-cepatlah Malaysia buat keluar satu siaran boikot barang-barang Perancis. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kefo jangan masuk, apa banyak lagi ni, subhanallah. Tuan-tuan, sebenarnya orang lain lebih dulu mendahului kita di Kuwait, di Yaman, Arab, semua tak masuk lah. Tak terima barang-barang Perancis. Sampai Perdana Menteri Perancis minta tolong, janganlah boikot barang-barang kami. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sampai minta tolong, tuan-tuan. Tuan-tuan, mungkin hak ni asbab insya-Allah jadi akan jatuh ekonomi Perancis. Sahabat Sayyidina Muhammad. Akan jatuh ekonomi Perancis. Dahlah Covid, mai pula hina Nabi, biar jatuh tu. Tuan-tuan, jadi begitulah yang pernah berlaku kepada kerajaan Parsi yang menghina Nabi dulu. Nabi kita SAW hantar surat kepada Kaisar Rum, hantar surat kepada Kisra Parsi. Kaisar Rum, Allah SWT, Muhammad tengok surat Nabi, ajak pada Islam, dia cium. Dia kucup surat Rasulullah. Cuma dia kata, macam mana kalau kita ikut agama ni? Ketika Nabi kata macam tu, menteri dia pakat cari pintu nak keluar. Sebab tak tuju, protes dengan kehendak raja nak masuk Islam. Dia tengok pakat keluar nak cari pintu, dia kata, nanti sat. Aku nak uji kamu saja. Mai balik. Aku anduk balik. Tuan-tuan, berbeza dengan Kisra. Kisra Parsi, Rasulullah SAW. Dapat 4 surat Nabi, dia baca-baca, dia koyak. Dia tarik balik. Utusan Nabi bawa balik surat itu pada Rasulullah. Sampai-sampai di Madinah, Rasulullah SAW Muhammad diserahkan surat Nabi yang sudah dikoyak oleh Kisra. Nabi kata, seperti mana Allah SAW Muhammad, seperti mana dia koyak suratku, begitulah Allah akan koyak kerajaannya. Lepas tu habis kerajaan Kisra, hancur, lebur, jatuh, hilang. Tuan-tuan, tapi Allah masih kekal kerajaan Rum pasal dia hormat surat Rasulullah. Tuan-tuan, jadi insya-Allah Perancis akan jatuh. Tapi jatuhnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam akan menguasai Perancis. Insya-Allah. Perancis akan bertukar menjadi negara Islam. InsyaAllah. Subhanallah, kalau umur kita panjang, kita akan tengok. Sebab dari seluruh Perancis, seluruh Eropah,
negeri ataupun negara yang paling banyak orang masuk Islam ialah Perancis. Mungkin 30 tahun lagi habis Perancis itu bertukar menjadi sebuah negara Islam. InsyaAllah. Semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan insyaAllah Allah muliakan kita dengan kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kita makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita ikut ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita semua terus mendapat hidayah untuk bertambah cinta kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Terima kasih para pengiman dan saudara kota masjid, tuan-tuan muslimat yang bersama dengan kita pada malam ini, kerana inilah tunjuk cara kita memuliakan hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah.